Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. Rabbi tamim bi khara amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه Imam Al-Hakim. Yang saya hormati Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ruang dan peluang kepada kita semua pada malam ni. Yang pertama, Allah menghimpunkan kita di tempat yang baik pada waktu yang baik. Sebab bainal maghrib wal isya', di antara maghrib dan isya' ni waktu yang sangat peak hour. Waktu yang cukup pendek, di dalamnya ada salat maghrib, yang mana kalaulah waktu ini manusia disibukkan pada urusan yang lain, maka besar kemungkinannya dua. Yang pertama, dilewat-lewatkan salat. Yang kedua, meninggalkan salat. Laporan daripada media, waktu yang paling sibuk siaran televisyen beroperasi adalah di antara maghrib dan isya'. Drama dia suami ku abang sotong. Bukan kata salah kepada drama tu, tuan-tuan nak tokak televisyen pun tak apa. Yang dibimbangi adalah ketika waktu tersebut tengok TV sehingga kan melewat-lewatkan solat, yang lebih kita duka cita meninggalkan solat. Sebab solat ni perbahasan yang paling asas. Sehingga kan Nabi sebut ma bainar rijal kufru as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kafir ni satu benda je, sembahyang. Dan dalam bab solat bukan kata-kata tinggal sembahyang, bab melewat-lewatkan sembahyang pun pening dah. Nabi kata man jama'a baina salatain, barang siapa yang suka menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Jenis saja perangai suka buat lambat. Orang kena panggil jenis mengot ni. Dia buat merendang, dia buat khalid gitu. Siapa yang jenis suka duk himpun dua solat dalam satu waktu, Nabi kata apa? Sebelah kaki ni menempa nama dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni bukan cerita tinggal sembahyang, lewat-lewat pun satu ancaman yang berat. Tapi alhamdulillah pada malam ni dengan izin Allah, bukan sebab kita baik tara mana pun, tapi Allah yang memilih di antara saya dan tuan-tuan untuk berada di satu tempat yang baik. Yang pertama, rumah Allah dalam masjid. Maka sambil-sambil dah Allah pilih ni, yang pertama ni i'tikaf. Yang mungkin belum ni i'tikaf duduk main dalam masjid, maka berganda pahala kita insya-Allah.
Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita nak mengambil sedikit, kita nak recall balik bersempena dengan bulan bulan Rejab ni. Ada satu peristiwa yang besar berlaku. Kesepakatan para ulama menyebut di antaranya Isra wal Mi'raj berlaku dalam bulan Rejab. Bila tarikh yang berlaku, wallahu a'lam bissawab, yang tepat kita tak tahu. Tetapi sebahagian besar daripada kalangan ulama mengatakan berlakunya Isra wal Mi'raj pada 27 Rejab. Bulan Rejab ni termasuk di antara bulan-bulan haram yang disebut dalam Al-Quran. Walaupun berlaku banyak perbahasan yang mengatakan bila tarikh berlakunya Isra wal Mi'raj, itu bukanlah asas perbincangan yang kita nak bincang pada malam ni. Bincang bab tarikh ni tak habis. Yang pasti perjalanan Isra wal Mi'raj itu berlaku. Ini berdasarkan dalil yang Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut dalam surah Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala sebut dah bahawasanya maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan dalam satu malam. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maka poin yang pertama kita kena faham perjalanan Isra wal Mi'raj ini berlaku, perjalanan ini bermula di Mekah. Ini berdasarkan ayat Quran ni. Ila Masjidil Aqsa. Daripada Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa. Tetapi bukanlah perjalanan direct macam tu. Disebutkan di dalam kitab Jam'ul Fawaid, perjalanan Nabi SAW ini berlaku melalui 5 tempat. Yang dalam Quran sebut daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Di dalam checkpoint tu ada lagi 3 tempat yang Nabi dibawa oleh Buraq dan bersama dengan malaikat Jibril, dan riwayat sebut adalah malaikat Mikail. 2 malaikat yang teman Nabi SAW. Yang ni pun berlaku perbahasan. Tak apa, kita ambil yang paling banyak dalam kalangan ulama sepakat adalah Jibril, confirm. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Bila berlakunya Isra wal Mi'raj pula? Dari segi tahunnya disebut 18 bulan sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Isra wal Mi'raj juga dikenali sebagai pujukan Allah kepada baginda Nabi SAW, disebabkan Nabi diuji dengan kepelbagaian bentuk ujian pada tempoh tersebut. Sebab tu tanda Allah sayang kepada hambanya adalah saat Allah memberikan ujian kepada manusia. Sebab tu jangan minta lari dari masalah. Minta Allah berikan dorongan dan kekuatan untuk kita menghadapi masalah tersebut. Kita yang main malam ni semua ada masalah macam-macam ni. Masalah dengan pasangan hidup tak pernah habis. Daripada kita mula berkahwin sampai lah ni, anak beranak pinak ni ramai dah pun ada juga masalah. Ada yang perangai suaminya panas baran, hak isteri ni pula ni, ya Allah, mulut tak berhenti cakap. Macam debater, bukan kat luar rumah, dalam rumah. Ada yang masalah pada anak-anak. Ada yang mungkin anak-anak elok dah semua. Masalah pada jiran tetangga. Masalah di tempat kerja. Sekalian manusia Allah memberikan dengan kepelbagaian dan ujian yang berbeza-beza. Kita akan merasa, seronoknya jadi macam si fulan bin si fulan. Kalau aku jadi macam dia, mesti best. Tak perlu tuan-tuan nak mengandaikan kita jadi orang. Cukuplah dengan apa yang Allah bagi kepada kita itu sebaik-baik laluan dan jalan pada kita. Dia kata, seronoknya dia ada kereta besar, ada rumah yang besar, ada pasangan hidup, ada anak-anak. Belum tentu keseronokan itu ada pada dia.
Jangan kita melukis warna rumah tangga kita dengan warna rumah tangga orang lain. Batu dalam basic ayat Quran kata apa? Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Basic nak kepada bahagia, yang pertama syarat bersyukur dengan apa adanya setelah kita berusaha. Kena usaha, jangan nganga saja. Lepas usaha Allah bagi takat dia rezeki kita, maka bersyukur di atas nikmat tersebut. Itu kunci kebahagiaan. Sebab bahagia bukan dengan kaya. Kalau bahagia itu dengan kekayaan, maka tuan-tuan nescaya jutawan-jutawan mereka hidup dalam keadaan yang tidak ada masalah. Tak, mereka ada banyak masalah. Orang yang paling kaya di dunia, lebih daripada 25 tahun dia tidak pernah tercicir daripada 5 orang yang terkaya di dunia. Siapa? Di antaranya Bill Gates. Bill Gates ni dalam tempoh 20 tahun, 2 abad ni, nama dia tak pernah tercicir daripada 10 ataupun 5 orang yang terkaya di dunia. Tapi 2 tahun yang lepas dia bercerai dengan isterinya namanya Melinda. Harta kekayaan itu sudah bincang banyak mana, beratus-ratus bilion. Duit dia saja bersamaan dengan nilai perbelanjaan negara kita 500 juta, 500 bilion. Kalau tengok dalam perbentangan RMK baru ni, kos perbelanjaan kita 1 tahun untuk satu negara sekitar 600 bilion ringgit Malaysia. Maka duit yang ada kekayaan pada personal Bill Gates banyak tu. Nak abang kata kaya sungguh. Tapi dia bercerai menunjukkan bahawasanya dia juga berhadapan dengan masalah yang tidak memberikan kebahagiaan kepada dia. Nombor 1 paling kaya di dunia sekarang jatuh kepada siapa dia? Jeff Bezos, owner kepada Amazon, juga bercerai. Maka bukanlah asas kebahagiaan itu pada kekayaan. Hak kita ada main malam ni, bukan kaya atau mana pun, tapi bahagia dengan bini kita. Dua-dua gigi tak ada pun bahagia, tak ada masalah. Boleh main masjid malam-malam tu kebahagiaan. Dalam-dalam tak apa nak kuat pun boleh main sembahyang jemaah, tu kebahagiaan. Ada orang yang di luar sana badan sihat tuan-tuan, otot ni berketui, tapi sembahyang balas. Angkat berat ni tuan-tuan, segala mak nenek dia boleh angkat, takat tiang elektrik dia boleh angkat, tapi tuan-tuan nak angkat selimut bagi-bagi belum tentu dia boleh buat. Maka itu bukanlah bentuk kebahagiaan. Kerana kebahagiaan ini asasnya apa? Bersyukur sekalian nikmat yang Allah bagi kepada kita setelah kita berusaha. Maka itu nikmat yang sebenar. Maka saat kita nak membicarakan tentang ujian, Rasulullah yang paling diuji. Sebab tu jangan pernah kita nak kehidupan orang dalam kehidupan kita, kerana belum tentu nyaman ataupun kesenangan dia menyenangkan kita. Saiz kasut kita 44, saiz kasut dia 46. Bila kita nak saiz kasut yang 44 ni dah elok dengan kita, kita pakai tak tercabut, kita pakai tak ketat sangat, bila nak pakai pun mudah. Sebab itu saiz kita, itu bertepatan dengan ujian kita. Nak tak kita tengok seronoknya dia pakai kasut besar, mesti lapang lagi no. Kita try pakai saiz 46, maka jeruih keluar, berlari kasut tercabut. Maka Allah memberikan ujian itu bersesuaian dengan saiz kehidupan kita, tahap keperluan kita. Maka disebut dengan ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ni adalah medan ujian kepada sekalian makhluk yang bernama manusia. Takkan lari. Bila rasa insya-Allah Allah bagi ujian tu tanda kasih Allah kepada kita. Yang kita risau tak ada langsung ujian, yang tu kena takut. Dengan ujian mendekatkan manusia dengan Allah. Ada seorang hamba Allah ni sakit, dia sakit tubuh ni macam-macam. Tuan-tuan tahu dia makan ubat ni, susun ubat atas meja ni macam dengan makan nasi punya banyak. Ada dekat 15 ke 20 jenis ubat, macam-macam warna. Warna hijau, warna merah, warna biru, kerajaan perpaduan, habis semua dia sabuk warna ubat. Saya baru tahu dia memang, tapi
Ini farmasi ni dia buat keluar ubat ni, dia ada warna-warna tu pun ada function dia. Hari ni demam, dia pergi ambil klinik, pergi ambil ubat pun dia bagi ubat warna-warna. Saya tanya kenapa, dia abang ni warna ni macam ni, macam ni, macam ni. Oh, jadi makan jadi high. Saya tu ajak kawan, main teman saya. Nak bantai pun tak setak padang, kesian kat sahabat saya Haji Zamri. Berbulan duk tanya Allah, segan saya. Dia ni nak makan ubat ni tuan-tuan, bersusun ni atas meja. Kita tengok pun pening ubat banyak sangat. Kita kata Pak Long sakit apa, banyak sangat ubat. Tuan-tuan dia jawab apa? Dia kata, ustaz jangan tanya saya sakit apa. Ustaz tanya penyakit apa, tak ada kat saya. Tu dia. Nak abang kata punya banyak penyakit pada tubuh ni, sampai dia kata ustaz jangan tanya dia sakit apa. Tanya penyakit apa, tak ada. Sebab semua ada. Daripada awal umur 30-an, dia kata dia ada masalah kolesterol yang tinggi. Bila masalah kolesterol, awal 30-an tu dia kena penyakit jantung. Jantung ni dia kata berhenti banyak kali dah ustaz. Sampai saya dengan doktor yang nak merawat saya tu jadi rapat. Bila rapat ni tuan-tuan, dia melawak tu lain dah, kasar sikit. Doktor tu jadi kawan baik dia. Doktor tu kata apa? Hang ni umur panjang semua tu. Orang lain biasa habis dah loop tu ni dah 3-4 kali dia sambung. Berhenti dah ni, berhenti. Dia sambung balik. Lah, ada talent hayat. Macam orang dah impian dah. Dia kata dah kena masalah jantung tu pula ustaz. Dia kena kencing manis. Makan memang tak jaga langsung. Awal 40-an, bila terlalu banyak makan ubat, nak cayak darah lah, ubat jantung lah, ubat kencing manis, tambah lagi satu penyakit ultimate dah. Dia kata apa? Buah pinggang. Setiap minggu 2-3 kali kena pergi dialisis. Tak pernah miss sampai umur 70 tahun lebih waktu cakap tu. Cuma satu perkataan dia kata, ustaz, alhamdulillah. Kejut kita. Kenapa? Alah, dia kata, ustaz, bila dah main penyakit macam ni ustaz, tak berani dah nak buat benda merapu-merapu. Kalau anak ajak pergi tempat-tempat pelik-pelik, kok pergi Hawaii ke, nak pergi Krabi ke, duduk kat pantai baring macam bewak kabut tu, tak berani dah ustaz. Tak berani dia tu ustaz. Dia takut mati, dia kata. Mati tu semua orang boleh kena mati, tapi bila Allah bagi kat dia peringatan demi peringatan, membuatkan dia jadi dia tarik handbrake. Dia kata the only tempat dia pergi yang boleh menambah dalam ibadah itu sahaja. Maka bersafaian Allah bagi ujian sakit, membuatkan dia lebih dekat dengan Allah. Sama dengan tuan-tuan dengan saya, Allah bagi ujian lah, membuatkan semakin matangnya kita mengenal Allah. Buktinya apa? Ni malam ni cuba tengok. Kita duduk ni dalam ni dah lebih kurang 30 minit. Daripada salat maghrib tadi dan semua dah sejam ni. Daripada pukul 7.30 sampai 8.30 dah ni. Ni ada yang dah main, dia jadi lengah, sakit lutut, sakit pinggang, sakit macam-macam ni. Sat lagi nak bangun sembahyang isyak tuan-tuan, bila kita bangun ni dalam keadaan tubuh badan yang sakit lutut, sakit pinggang, mulut akan sebut nama apa? Nama Allah. Tak sedar, dia panggil unconscious mind, minda sebara sedar. Dia akan respon sendiri. Sakit bangun, Allah, Allah, Allah. Dia bunyi macam tu. Bukan siapa cadang pun, bukan nak tunjuk ke siapa-siapa. Tak sedar, dia keluar perkataan tersebut. Jaranglah sakit bangun sebut nama Fir'aun tu dah. Nama bangun disebut nama benda lain kan? Tak ada. Tak ada siapa suruh, tak belajar dengan siapa-siapa. Allah ajak kita bila tengok benda-benda yang menakutkan, keluar nama Allah. Kita tengok gempa bumi di Turki minggu lepas, mereka ambil video. Dia duduk tengah menari kot TikTok. Pukul 12 malam duduk menari, ngongkang lebih pada apa lagi. Tengah duduk buat live tu, tiba-tiba nampak gempa bu, rumah bergegar. Yang duduk tengah menari tu boleh sebut Allah, 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 Allah. Tu dalam duk buat maksiat pun, ketika mana Allah datangkan ujian, bertaut hati dia dengan Allah. Soal dia mati ke, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, husnul khatimah, dia dengan Allah. Tetapi cuba tengok, itulah jalan bagaimana liciknya Allah memberikan kedekatan hambanya dengan pencipta. Dalam benda yang kita tak suka, kat situ Allah bagi lagi dekat kita dengan Allah. Dalam benda yang kita rasa awat aku duk kena ni, awat aku seorang yang kena ni, awat aku diberikan dengan tanggungan yang berat ni, maka dengan tanggungan yang berat, yang pedih, yang lelah, itulah semakin mendekatkan manusia dengan Allah tanpa kita sedar. Sebab itulah Rasulullah dikategorikan sebagai
ulul azmi, dalam kalangan semua para rasul yang kita dok kenal, maka yang paling banyak diuji adalah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika 18 bulan sebelum berlakunya peristiwa hijrah, itu adalah klimaks daripada ujian yang Allah bagi kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beberapa peristiwa, di antaranya kematian pak saudara Nabi. Yang kedua, kewafatan Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha, isteri yang tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dakwah yang cuba Nabi bawa ke kota Taif ditolak secara bulat-bulat dan mentah-mentah dengan penuh penghinaan daripada golongan kaum Sakhif. Yang mana kalau kita pergi Mekah dan Madinah sekarang, biasanya mereka bawa satu pakej pergi ke kota Taif. Di sana adanya beberapa makam para sahabat. Dan kalau kita tengok juga bagaimana hal keadaan Nabi dihina dengan keadaan yang cukup berat, dibaling dengan batu, dibuat dengan perkataan-perkataan yang sangat membuatkan Nabi terasa hati. Malaikat datang, wahai Rasulullah, kalau kamu membenarkan aku akan membalikkan bukit ke atas kaum Saqif. Nabi tak buat perangai macam tu. Nabi minta doa agar diberikan taufik hidayah dalam kalangan mereka. Balik ke Mekah dalam keadaan hati yang sedang gundah gulana. Puak-puak musyrikin pula menambah tekanan pada hidup Nabi SAW dengan mengeluarkan satu piagam ataupun perlembagaan. Orang-orang di Mekah tidak boleh berurusan ataupun bermuamalat dengan orang Islam dalam bab jual beli. Kalau dapat tangkap, maka akan diberikan denda-denda yang berat. Mereka bukan hanya takat bercakap, maka buat dengan perbuatan. Dibunuh Sumayyah bersama dengan suaminya Sayyidina Yasir. Bukan takat bunuh, dia sula dari kemaluan, keluar ke bahagian mulut sulaan tersebut dan dibawa pusing ke dalam kota Mekah, memberikan peringatan yang berat kepada umat Islam, pada orang-orang di Mekah. Hampa jangan berurusan. Kalau berurusan dengan orang-orang Islam di Mekah, ni akibat yang kamu akan terima. Takut orang-orang peniaga-peniaga di Mekah bila puak-puak pembesar musyrikin buat perangai macam tu. Tak cukup dengan pembunuhan, mereka mental torture Sayyidina Bilal bin Rabah yang menjadi hamba kepada Umayyah bin Khalaf ketika itu. Dibawa, diseret dengan kuda, dihempak batu di atas dadanya. Secara adat para ulama mengatakan, kalau tidak diberikan kelebihan kepada Bilal, maka nescaya akan mati Bilal dengan siksaan tersebut. Allah memberikan kekuatan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi ujian demi ujian tu membuatkan Nabi ni jadi sedih, sehingga akan digelar Amul Huzun, tahun kesedihan Nabi SAW pada tahun tersebut. Sedih sangat Nabi. Isterinya meninggal dunia, pak saudara yang menjadi tulang belakang dalam pergerakan Nabi pun Allah matikan. Bawa dakwah kena tolak, tempat berdakwahnya di pulau. Bayangkan umat Islam ketika itu ada duit. Abdurrahman Auf, Abu Bakar, Sayyidina Umar ni orang-orang yang kaya dan berduit, tetapi ketika mana tidak dibenarkan jual beli ke atas mereka. Bila nak pergi beli barang, puak-puak orang Arab Mekah tak mau jual. Sebab apa? Nu takut sekali lagi SB pi habar dekat puak-puak musyrikin penyembah besar, depa kena tangkap dan akan didenda. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dua surah sebelum berlakunya Isra wal Mi'raj. Yang pertama diturunkan surah yang kita selalu duk baca dalam waktu duha, dalam surah Ad-Duha itu. Wad-duha wal laili iza saja. Allah memujuk Nabi SAW. Surah yang diturunkan kedua untuk pujuk Nabi, surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Dalam tu ada apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesusahan yang kamu tanggung, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar. Pegang yang tu. Hadirin muslimin muslimat dan rahmati Allah, kita yang main malam ni pun macam-macam ujian yang Allah dah bagi.
Tapi tuan-tuan tengok, sama ada kita sedar atau tak sedar, satu persatu ujian itu dapat kita lepas. Walaupun lah duk sabut lagi ni, tapi hak lepas-lepas tu hilang dah. Ingat balik zaman kita kecil-kecil ada ujian dia. Zaman sekolah pun ada ujian dia. Masuk universiti pun ada ujian dia. Dulu tak menikah lagi ujian. Allah, sedihlah hidup single, forever alone. Allah bagi tak sedar ada pasangan. Bila ada pasangan pula teringin ada anak. Dengan izin Allah, sebahagian daripada kalangan kita mungkin Allah kurniakan zuriat. Alhamdulillah adanya zuriat. Mungkin yang belum diberikan zuriat, usaha lagi, mudah-mudahan Allah. Kalau tidak Allah berikan dunia, moga Allah tambah di akhirat kebaikan tersebut dengan sabar. Dah ada anak pula, Allah bagi ujian pada anak pula. Sedap tak sedap ni anak kita dah makin membesar dah ni, walaupun diberikan dengan pelbagai ujian. Maka itulah jalan Allah Subhanahu wa taala mengeratkan kita dengan Allah. Tak ada jalan yang lain. Kerana di saat waktu senang, sebahagian besar daripada kalangan manusia akan semakin jauh dengan Allah. Justru jangan minta lari dari masalah atau tidak diberikan masalah. Mintalah Allah bagi kekuatan dan ketabahan berhadapan dengan setiap masalah yang Allah uji. Maka bila Nabi duduk di Makkah dalam keadaan yang sangat, orang kata down to the earth, emosi yang sangat fragile ketika tu. Sebab tu pegang tuan-tuan ingat, it's okay to say we are not okay. Pegang perkataan tu. Tak apa nak abang kata kita ni tak apa nak okey pun tak apa, jangan malu. Kita bukan Superman. Kita bukan seorang ada super power. Kita manusia biasa. Ketika Allah memberikan ujian, memang ada fasa yang mana kita akan penat. Tapi jangan putus asa. Come back stronger. Sekuat manapun ujian yang Allah bagi, maka tak apa, ambil masa untuk berehat sekejap, ambil masa untuk cari kekuatan balik, tetapi datang dengan keadaan yang lebih kuat. Kerana apa? Dengan ujian tadi telah memberikan satu kekuatan kepada kamu. Cuba tanya dengan orang-orang yang duk masuk lawan, tengok Muay Thai ke, cuba tengok UFC tadi, Islam Makhachev menang dengan orang Australia tu. Kawan tu pun rekod baru kalah sekali dalam 25 perlawanan. Islam Makhachev 24 perlawanan, hanya satu kekalahan, anak buah Khabib. Kita tengok kemenangan dia saja. Tuan-tuan cuba tengok dia nak training macam mana. Ada ipar saya, dia main Muay Thai kebangsaan. Dia kata, ustaz, kalau pergi training dalam banyak-banyak tempat training, dia kata di Thailand tu rasa teruk dah. Mereka dia berubuh kita ni empat lembek, dia kata. Tapi dia kata pergi di Uzbekistan, ni negara-negara Khabib ni, dia kata training dia ustaz tak boleh blow. Mereka jadi training atas pergunungan. Pergunungan ni tuan-tuan, oksigen jadi pendek, napas kita tu jadi tak sekuat kita di sini. Jadi dia memang bayangkan kehidupan harian itu oksigen dah bermasalah. Jadi mereka dah boleh mengawal diri mereka dengan kadar tekanan. Kita lawan ni tuan-tuan, tekanan tu kuat. Dia kata pergi di sana ni ustaz, lambat 3 saatnya dia belasah kita di 3 jam. Mana nak boleh tahan? Lepas tu yang keluar-keluar, tuan-tuan perasan dalam ni, dalam hampir semua kategori dalam perlawanan-perlawanan UFC ni dikuasai oleh orang-orang daripada Uzbekistan ni. Dia akan berlawan atas bendera Rusia. Tapi mereka ni negara-negara Islam yang kuat ni. Kuat kan? Dia pun tengok bukan lawan sparring dengan manusia, lawan dengan beruang. Tu pun tengok dia punya latihan. Maka dengan latihan itulah menjadikan solid mereka hari ini. Sama dengan ujian Allah bagi kepada kita semua ni, menjadikan siapa kita hari dengan ujian tersebut. Ada orang diberi ujian dengan isteri, bagi ujian dengan suami, bagi ujian dengan anak-anak, menjadikan kedekatan kita dengan Allah seperti mana Allah berikan kepada Rasulullah. Diturunkan malaikat Jibril dalam riwayat sebut berserta dengan borak. Bukan borak oil. Borak ni makna apa? Kilat. Barkhun daripada kata asalnya, mufradnya daripada barkhun. Apa makna barkhun? Kilat. Menunjukkan bahawa gambaran lajunya borak ini sejauh mata memandang.
Tidak ada kenderaan yang lebih jauh daripada Borak, tak ada. Sejauh mata memandang, zaf sekali pi hilang terus. Kita duk rasa macam kereta Lamborghini yang paling laju 400 km sejam. Laju tuan-tuan. Kira PKL tu kalau straight, jalan straight tu sejam boleh sampai dah. Dah jauh ketinggalan dengan Borak. Kerana Borak boleh bawa Rasulullah dalam Isra'. Tuan-tuan kena faham, Isra' ni perjalanan mendatar. Daripada Mekah pergi ke Masjid Aqsa, mendatar, straight line. Mi'raj naik ke atas. Jadi perjalanan Nabi yang pertama, daripada tangan saya ke sini, pergi ke sini. Daripada sini naik ke atas, naik ke langit yang disebut dengan berapa lapisan langit, sampailah ke Sidratul Muntaha. Jadi malam ni kita tak mau bincang hak yang Mi'raj, kita nak ambil Isra' je dulu. Dan apa perjalanan ketika nak Mi'raj, sedikit dengan ruang waktu yang ada. Yang pertama, ketika malaikat Jibril turun bertemu dengan Rasulullah, dibelah dada Nabi untuk kali yang kedua. Bila kali yang pertama? Ketika Nabi kecil. Setelah dibelah dada Nabi SAW, nak menunjukkan kemuliaan, nak bertemu dengan Allah. Walaupun seorang manusia yang maksum, ketika tu umur Nabi berapa? Sebelum peristiwa hijrah. Dalam Isra' wal Mi'raj, ketika tu umur Nabi sekitar 51 tahun. Boleh? Sebab ketika hijrah Nabi umur 53, 10 tahun di Madinah. Nabi wafat pada umur 63 atau 64 tahun. Jadi umur Nabi ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj adalah 51 hingga 52 tahun. So bermula perjalanan di mana tadi? Saya sebut di Mekah, di mana Masjidil Haram. Jadi checkpoint yang pertama Masjid Haram, Masjidil Haram. Yang kedua Nabi dibawa ke kota Tayyibah ataupun kota Yathrib yang namanya sekarang Madinah Al-Munawwarah. Ini disebut dengan jelas dan tidak berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Rasulullah dibawa ke kota Madinah, satu bandar yang mana 18 bulan ataupun 2 tahun sebelumnya berlaku hijrah, Allah telah mempertontonkan bagaimana keadaan Madinah yang walaupun ketika tu belum ada Masjid Nabawi, belum ada fasiliti yang ada sekarang, tapi Nabi dah diperjalankan dan Nabi tengok. Walaupun waktu tu tak ada Facebook, tak ada gambar-gambar, tapi bila orang tanya, kabilah Arab tanya dekat Madinah ada apa, Nabi dah boleh cerita. Bukan tukang sihir, sebab Nabi dah jalan dah. Sampai ke kota Yathrib ataupun kota Tayyibah, kota Madinah, Nabi disuruh turun daripada Barak, salat 2 rakaat. Ini adab yang Allah ajarkan kepada Rasulullah. Tuan-tuan, sampai di mana-mana tempat yang baru, salat 2 rakaat. Tanda syukur Allah menyampaikan ke tempat tersebut. Daripada kota Yathrib pergi ke tempat yang ketiga. Tuan-tuan tulis namanya Bukit Tursina, tempat Nabi Musa AS menerima wahyu. Dia berada di kawasan utara Mesir. Kalau tuan-tuan pergi sekarang di kawasan Bukit Tursina, maka tempat tersebut adanya salji. Waktu saya duduk belajar di Mesir, planning nak pergi tapi sampai habis balik tak ada nak pergi. Salji ni bukan best orang Melayu ya. Kalau tak pernah jumpa dia dah rasa best. Tak best tuan. Saya pergi 2 minggu lepas di Syria, di Lebanon untuk misi bantuan musim sejuk. Saya berada di sana seminggu lebih. Sejuk kesian kat depan ni, dah main musim salji ni lagi lah tuan. Keras, tak tahu nak buat apa. Jari ni jadi frozen, jadi kebal. Dulu kecil-kecil saya rasa seronok kalau ada salji boleh buat air kacang, tergorok tuan. Tak ada. Tak best. Sejuk ni tak best lah katanya saya. Sebenarnya Allah bagi Malaysia ni cuaca yang terbaik lah. Saya pergi merata dah. Tepi travel ni merata. Saya pernah naik di Gunung Titlis. Gunung Titlis ni negatif 14, negatif 20. Cuaca dia tu negatif 20. Maksudnya kalau tuan-tuan duduk senyap, dalam masa beberapa minit dia akan jadi beku telinga ni, naik macam air. Tu negatif. Tak best tuan-tuan. Cuaca yang terbaik kita, negara kita ni kira khatulistiwa kita ni the best lah. Dia tak sejuk sangat, tak panas sangat. Nak rasa sejuk ambil buh pergi kat Sik. Hari tu dia berkata ada dia musim sejuk kat Sik. Ni tambah ni di Syria sekarang ni banyak yang mati dalam gempa bumi
dia mati selepas daripada pandemik itu adalah tak ada kelegapan untuk berhadapan dengan musim sejuk. Kem-kem pelarian Syria yang berada di bumi Lubnan sekarang berhadapan dengan salji yang tebal, maka mereka tidak ada kelengkapan. Contoh bayang pakai baju selai macam ni, saya pergi pakai 4 lai baju, ada long john yang dalam tu, pakai selapis pula, tambah lagi bubuh pun sejuk tak tahan. Macam mana anak-anak ni? Nangis kita tengok mereka dalam keadaan setiap hari ada kematian yang disebabkan terlalu sejuk sangat, ataupun lumpuh bahagian kakinya tak boleh guna disebabkan saraf-saraf dah tak berfungsi sebab tidak ada langsung kepanasan pada tubuh dia. Sebab tu angka kematian akan terus bertambah. Officially sekarang dah mencecah hampir 30,000 orang kematian asbab daripada gempa bumi. Itu merekodkan di antara yang paling teruk dalam tempoh beberapa tahun. Padahal skala Richter dari gegaran tak tinggi pun, 7.8. Tsunami lagi tinggi. Ataupun lebih banyak berlaku di belah Jepun, lagi tinggi. Tapi dengan Allah menunjukkan bahawa kuasa Allah, Allah tak perlu berhajat bagi gegaran yang kuat, Allah bagi gegaran yang tepat, cukup. Tak perlu kuat, Allah bagi tepat, kena di tempat yang betul, kejap ya. Gegaran tu lama dah berlaku, dah berapa minit gegaran pertama, kemudian dia datang susulan gegaran yang kedua, melesapkan habis satu kawasan tersebut. Awal pagi tu Dr. Sani call, Mapim, Ustaz, jom kita pergi Turki. Saya kata saya tak ada Syekh, sebab anak zaujah ada kat Mekah lah ni, anak-anak tak ada orang tengok. Kalau anda kata anda pergi next week, anda pergi untuk yang Palestin. Dia pun sekarang ada di sana lah. Tak tahu, dia pun kata tak tahu nak mula kok mana. Hak ni bangunan tak settle lagi, yang belah ni bangunan 20 tingkat. 20 tingkat tu tuan-tuan kena faham macam ni je. 3 hari yang pertama masih ada peluang untuk jumpa orang yang masih hidup. Ni dah masuk hari yang ke-7, yang ke-8, insya-Allah secara adatnya tuan-tuan korek tu akan jumpa mayat je. Sebab manusia tidak akan boleh bertahan lebih daripada 72 jam ataupun 4 hari atau 5 hari tanpa air. Tak makan okey, tapi tak minum maka dia akan kering. Dia kering lama-lama, tak dalam keadaan dia tersepit macam tu pula, maka insya-Allah akan meninggal bukan sebab runtuhan, sebabkan hydration dari segi badan yang tidak ada air. Katanya pengalaman urus you ambil jenazah-jenazah yang macam tu ni, tuan-tuan, jam. Cuma biasanya musim sejuk ni mayat-mayat ni dia takkan bau sangat. Syahid lah kita panggil. Mereka ni orang yang gempa bumi termasuk syahid dunia, yang terhimpit dengan bangunan roboh, termasuk dalam syahid dunia. Jadi biasanya musim sejuk dengan izin Allah, insya-Allah jenazah ni dia akan lambat untuk berbau. Tapi kalau kat Malaysia lebih daripada 2 hari mayat good luck, tuan-tuan. Mayat yang paling berbau adalah lemah. Saya tahu dia urus hang cangkul. Kemarin, minggu ni tinggilah tuan-tuan kematian. 3 hari lepas 6 kematian yang kita urus sehari. Hari ni pun tadi kita hantar ada berapa jenazah, hari ni 4-5 orang jenazah. Saya tak tahu minggu ni tiba-tiba mati berjemaah sikit. Di Sungai Petani banyak. Di Alostar saya tak tahu lah, sebab hang cangkul banyak uruskan jenazah di Sungai Petani. Di Alostar ni biasanya seminggu dalam 4-5 orang jenazah saja. Bukan berarti Alostar tak mati, saya pakai pindah dua Alostar tambah dua Sungai Petani. Dah, mati tetap sama, cuma tim saya banyak urus di Sungai Petani lah. Saya tengok minggu ni dia naik 5, 6, 7 kematian. Yang kami urus saja Sungai Petani biasanya sehari dalam 15 kematian sehari. Cuma kita ambil 1/3 kita urus, yang lain tim lain lah yang bantu ataupun keluarga urus sendiri. Banyak kematian. Paling bau sekali orang yang mati lemah, tuan-tuan pergi angkat dia dah 2-3 hari, perut dah kembung, tuan-tuan buh nak kereta dalam van jenazah 3-4 hari tak hilang bau tu. Baju tuan-tuan boleh buang lah, takkan hilang. Biasanya basuh banyak kali pun dia bau. Yang kedua, mayat yang biasanya mati terbakar, dia bau kulit tu macam dengan stick, tak stick sikit tapi dia bau mayat orang. Biasanya kalau tak biasa kan dia mula-mula tu dia boleh tahan lah juga. Tu tak kira kena kacau lagi. Dia kadang dia main musik, biasalah dia nak berlawak. Maka tuan-tuan ni minggu ni mereka akan tengok kadar kematian yang semakin tinggi. Mungkin saya rasa 50,000 tak lari ikut kematian dengan cara sekarang.
Sebab tu Nabi diberikan juga dengan ujian. So Bukit Tursina berada di kawasan paling utara Mesir. Checkpoint yang ketiga. Pi yang keempat namanya Baitul Laham, yang berada di Palestin adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sampai ke Baitul Laham pula, maka sama, SOP-nya sama. Allah perintahkan setiap checkpoint tadi, Masjidil Haram, Masjid Kota Tayyibah ataupun Madinah Al-Munawwarah, sampai yang ketiga ke Bukit Tursina, yang keempat Baitul Laham, barulah yang kelima sampai ke Masjid Al-Aqsa. Semua tempat ini diperintahkan solat 2 rakaat. Barulah Allah Subhanahu wa taala memikhrajkan Nabi daripada Masjid Al-Aqsa untuk naik ke atas langit. Di situ tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa peristiwa. Antara peristiwa yang Nabi dipertontonkan di antaranya, Nabi melihat satu kelompok manusia yang sedang memecahkan kepala mereka, dan diulang perbuatan tersebut berkali-kali. Tuan-tuan bayangkan keadaan dia macam ni. Dia pecah kepala, hancurlah kepala ni. Zuf ada balik, pecah lagi. Kesakitan pertama belum hilang, menanggung kesakitan yang kedua pula. Hak dua dengan satu tak habis rasa sakit lagi, duk rasa sakit lagi. Pecah pula kali yang ketiga. Dan diulang perbuatan tersebut. Maka Rasulullah yang melihat keadaan orang yang paling ramai diazab dengan cara tersebut, tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril alaihi salam, siapakah mereka ini ketika mereka hidup? Jawab malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ialah satu kelompok manusia yang dahulunya ketika dihidupkan mereka enggan sujud kepada Allah, atau kata erti lainnya, mereka tak sembahyang. Sebab tu tuan-tuan ingat, ibadah yang paling utama dalam kehidupan manusia adalah solat. Paling utama. Tidak ada ibadah yang lebih besar berbanding solat, tak ada. Tinggal semayang disebut dalam kitab tasawuf seolah-olah mensyirikkan diri kepada Allah. Tinggal semayang, jangan buat main. Bantu ajar anak-anak kita tak kecil-kecil ni, 7 tahun Nabi abang-abang, didik mereka untuk semayang. Orang Melayu bagus, kita buat bulan Ramadan, kita ajar anak kita puasa. Abang kat dia, kalau siapa puasa penuh dapat duit raya, bagus amalan tersebut. Maka ubah juga kepada semayang anak. Kena ambil berat. Mak ayah yang tidak ambil berat tentang solat anak, kita menanggung dosa setiap saat. Pegang itu. Tak kira hang tu imam ke, hang ustaz ke, hang ulama ke, hang pemimpin ke, biar anak tinggal semayang, kita tanggung dosa. Allah sebut dalam surah Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu khu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, pelihara diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, daripada apa? Azab api neraka. Jaga yang tu. Balik nanti pastikan anak-anak semayang. Pesan ke anak bak semayang. Dia kata, ustaz, anak-anak saya besar dah ustaz, umur 30-40 dah. Selagi mana namanya anak, sebagai mak dengan ayah wajib kena pesan. Anak saya besar tak besar, ingat Allah lagi maha besar. Hak nak kena nanti ni dia tak kira besar. Tinggal semayang, azab yang berat menanti. Azab yang syadid, yang sangat berat, yang tidak akan mampu kita bayangkan pun, apatah lagi nak menghadapinya. Maksiat yang paling ringan, Allah perintahkan malaikat hentak kita dalam kubur 70 hasta terbenam dalam tanah. Ini maksiat paling ringan. Tinggal semayang, maksiat paling berat. Paling ringan 70 hasta terbenam dalam tanah. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan tengok mesin orang duk piling. Mesin piling duk ketuk ketang tu kepakaran Haji Zamri tu. Dia tahulah 250 lah 300, saya tak tahu dia pun meeting saya buat angguk je. Lepas tu nak test load lah, nak tengok boleh tak nak menampung berapa puluh tan
Lot dia akan kita buat binaan tersebut. Macam-macam dia punya SOP. Nak abang kata kuat tak kuat mesin tu tuan-tuan, sekali dia hentak tu vibrate ataupun bergegak tu akan rasa keliling tu dalam radius berapa kilometer. Dia rasa betul rasa keliling kita. Walaupun kuat hentakan tu, saya tak tahu lah berapa punya kekuatan yang dia boleh hentak tu. Kalau kita manusia duduk hancur confirm. Tapi walaupun tu dia hentak sekali masuk 3 kaki, 4 kaki, ketang. Patutnya kalau kuat sangat 70 hasta, menunjukkan bahawasanya malaikat ni jauh lebih kuat daripada mesin-mesin yang kita duk bayang ni. Sebab dia hentak tu 70 hasta terbenam. 1 hasta ni di antara siku ke tangan ni. Lebih kurang hampir setengah meter. 70 hasta lebih kurang 30 meter terbenam dalam tanah. Naik balik, buat lagi maksiat, pam pula 70 hasta pula. Hak sakit tadi tak habis lagi ni. Sebab tu disebut dalam kitab Bahrul Mazi, di antara benda yang Allah akan hilangkan ketika mana padang mahsyar kelak berlakunya kiamat, yang dikatakan al-maut itu juga mati. Maksudnya apa? Bila mana masuk di padang mahsyar nanti, dia tidak ada kematian dah. Sebab tu yang kena azab akan terus menerima azab. Di dunia ni tuan-tuan, sakit yang paling sakit adalah mati. Tuan-tuan tengoklah orang kena teruk tak mana pun, the moment di antara jasad dan roh berpisah, tubuh badan dia tak tanggung apa-apa dah. Kita tengok satu video baru ni kan, yang accident dia dengan isteri dia. Accident, trailer langgar belakang, kereta terbakar. Dia terselamat, isteri yang sedang mengandungkan anak 2 bulan lepas kan, kemalangan tu. Dalam keadaan terbakar tu, dengar isteri minta tolong. Tapi dia tak boleh nak selamat dah. Orang dah pegang, tak boleh cik, tak boleh buat apa lah sebab isteri tersangkut. Terbakar nampak. Duk minta tolong tu tiba-tiba senyap. Padahal badan terbakar lagi, menunjukkan ketika tu jasad dan roh dah terpisah dah. Sakaratul maut dah habis. Tapi jasad tu terbakar lagi dalam beberapa minit, bomba main padam, barulah dah ambil, baru keluar jasad isteri dia retup. Sian kita tengok. Moga mati syahid lah dalam keadaan mengandungkan anak. Orang pula yang melanggar bukan kecuali mereka. Habis dah sakit dunia dia takat tu je. Tapi akhirat tak ada tuan-tuan. Yang Allah sebut wal akhiratu khairun wa abqa. Negara akhirat ni dia akan jadi panjang, dia bersifat kekal yang takkan habis-habis. Kalau barang nikmat yang kita dapat, maka nikmat tersebut berpanjangan kita akan rasa. Kalau azab yang kita hadap, maka berhadapan dengan azab yang berpanjangan. Di dunia ni barang nikmat ni kita akan rasa nikmat dia sekejap je. Tahun 80-an bila keluar kereta Proton Saga first edition 1984. Zaman tu kalau belah halus start ni, kalau ada seorang pakai kira habis meter, dia punya paling hebat. Kalau zaman tu, kalau nak kereta dia buka tingkap tu sampai habis, nak tunjuk kata dia ada dalam kereta. Jumpa semua orang, ton, lembu dia ton, nak dapat kata tu kereta dia. Nikmat dengan kenderaan. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, tahun 2023, adakah masih sama perasaan bangga tersebut dengan kenderaan yang sama? Kalau nak kereta tu rasa bangga lagi dah. Birthday anak kita yang ke-20, kita surprise beli kereta Proton Saga tahun 1980. Dia seronok dah agak. Penghujung tahun 1990-an, waktu tu dia main zaman adanya telefon, mobile phone. Zaman tu Alcatel, Ericsson, semua telefon India punya tuan-tuan ni besar gedabak ni, punggai orang kena arwah ada spot. Besar, ada area siap kena tarik. Saya masih ingat zaman saya kecil-kecil, waktu tu baru ada kolah rendah. Saya pergi di satu kedai makan, Pak Long tu pegang telefon tu, kita rasa kagum. Bunyi telefon dia tot. Hak tu pun kira dah. Kita tengok tu tengah-tengah. Ui, hebat tu Pak Long ni. Sebab zaman tu ada public phone dia. Public phone kena tekan tu kalau nak cakap lama. Padahal bukan ada function pun. Buah nombor tekan 2 tu. Dia kata aku cakap lama 10 saat. Bohong. Ajaran sesat. Waktu tu tebuk duit tuan-tuan. Tebuk duit,
Jadi tadi tolak masuk kuih sampai ni tak tahu apa hukum dia, haram tu apa cakap. Zaman tu ada telefon tu rasa canggih dah, tiga sekupang tu tuan-tuan. Cukup tahan tu, tiga sekupang. Kita mati dulu telefon tu tak masuk lagi. Tu tiga sekupang. Baik, saya tanya zaman tu seronok tak nikmat nak telefon tu? Seronok tuan-tuan, tapi lah seronok tak? Try hadiah kat anak tengok. Ni bapa nak buat surprise kat adik ni. Dia ambil kotak pegang, "Ui, hadiah besar ni, gedung." Apa dia ni apa? Buka lah. Dia buka tu dia pegang apa ni, benda apa ni? Remote TN. Punya besar dah tu telefon. Tak nikmat pada dia, nikmat pada kita dulu. Tu barang dunia. Nikmat barang dunia ni dia mai rasa syok satnya. Lama-lama dia habis sendiri. Tanya ibu-ibu di belakang, jangan kata pada teknologi, barang perhiasan pun dia berubah. Zaman dulu mungkin Allahumma salli ala sahabat, mah ni dia punya pattern jenis bunga besar-besar malung kan. Lah dah agak, malung suka agak jenis tu. Dah, dia pergi cayak tu, dia buat apa pulut dakak kan. Ha? Dia buat lah ni kalau kita tengok jenis pattern halu-halu ni. Sama baju kurung dulu dia punya bunga tuan-tuan, India punya besar gedabak lah, dia buat corak-corak yang nampak comel-comel kecil-kecil. Fashion pun beralih arah. Itu barang dunia, akhirat tidak. Nikmat yang kita rasa pada barang dunia dan akhirat ini totally different, berbeza terus. Termasuk dengan barang azab. Kepedihan di dunia yang kita rasa pedih tidak setimpal walaupun 1% daripada beratnya akhirat. Hak kita duk rasa teruk dah tanggung, tak ada apa-apa pun pada bahagian akhirat. Sebab tu kalau kita nak rasa sombong sangat di dunia tu, kita cuba ambil satu-satu benda lah tuan-tuan. Mai semain Jumaat, esok kita parking motor, parking kat luar tu sejam, habis semayang. Kita ni nak abang kata punya koman, tak kuat tak mana pun, walaupun tuan-tuan 3 line ke 7 line ke 10 line ke, tali pinggang merah ke pinggang hitam pun, kita parking motor tengah panas, kita keluar dah semayang, kita tampak seat dulu kan, kita kepok kinek tu. Motor tengah panas ni, kita keluar pula tu kira sedok keng terus naik kan macam mana? Kalau terus naik, 2 suku masuk gitu. Biasa kita tepuk dulu. Detas si kita faham dah. Okey tak ada. Dia hambat, tak apa. Nak hambat kata komannya kita. Sebab tu jangan sombong dengan Allah. Ingat tuan-tuan, maksiat pertama dalam alam ini berlaku sombong. Ayat 33 muka surat ke-6 surah Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu perkataan iblis. Sombong dia dengan Allah, itu maksiat pertama. Sombong kita dengan Allah, itu kita sedang mengulangi maksiat yang paling Allah benci. Hati-hati. Allah bagi pangkat yang besar, Allah bagi pengaruh yang besar, Allah bagi kekuatan yang banyak. Jangan sombong dengan Allah, itu amaran daripada Allah. Maka asasnya jaga semayang. Tak mau kena pecah kepala, jaga semayang. Malaikat Jibril kata, golongan yang paling banyak kena azab dalam Isra' wal Mi'raj yang disebutkan, yang dipertontonkan kepada Rasulullah adalah orang yang meninggalkan solat. Justru tuan-tuan dan saya yang hadir hari ini, pastikan dalam bulan Rajab ini, bulan Al-Quran, bulan yang juga Allah memberikan hadiah solat kepada kita. Isra' wal Mi'raj itu adalah hadiah solat. Maka tolong jaga semayang. Balik nanti tengok anak-anak kita. Saya tak kata anak tuan-tuan, saya sendiri ada 5 orang anak. Anak saya semua lelaki, takut kita dengan ujian apa yang Allah nak bagi kepada mereka. Maka saya selalu pesan ke anak saya. Tadi saya rekod anak saya yang sulung dengan nombor 2. Saya pesan dekat dia, Fatih, Faris, Walid tak marah kalau Allah takdirkan selepas Fatih dengan Faris berusaha tak cemerlang dalam akademik. Walid tak marah, tapi Walid akan marah kalau tidak ada adab dalam kehidupan. Alhamdulillah result dia okey, semua dapat mumtaz. Tapi saya kata saya tak kisah pun dapat mumtaz ke dapat makbul ke, itu nombor 2. Nombor 1-nya adalah adab dan akhlak. Kerana adab mendahului ilmu.
Ramai mana orang yang ada ilmu hari ini sombong dengan Allah. Raja nak berdebat, dan semalam kita tengok perdebatan berlaku di Perlis. Apa khilasah yang dapat? Minta maaf sungguh, bukan nak pihak mana ni. Perdebatan tersebut faedahnya apa? Jujur, hari ni puak ni duk rasa dia menang, hak ni puak dia rasa dia menang. Yang ni hentam puak ni hentam dia. Tak selesai masalah. Waktu elok daripada berdebat, saya dia panggil jemput pergi minta maaf. Saya kata bukan saya satu, saya tak pandai berdebat. Kira hang menang. Hang nak gaduh, hang menang saya siap. Berapa nak memulakan pertandingan? Nak tunjuk siapa hebat, nak tunjuk siapa lebih alim, siapa lebih berilmunya. Sila. Syekh Hamid Azam, arwah Syekh Hamid Azam pesan kat saya satu sebelum saya balik Malaysia. Saya tanya Syekh, tadi saya tanya depan. Saya Syekh, nanti saya balik Malaysia, banyak orang keli bab-bab khilaf ni. Bab-bab ni nak main Ramadan ni kan. Depa bergaduh bab bilangan rakaat 8 ke 23. Bab doa qunut, bab baca Yasin malam Jumaat, bab depa bergaduh tak habis. Tuan-tuan tahu tak, episod ni berulang-ulang berpuluh tahun tak habis. Saya tanya Syekh, saya nak bila balik Malaysia akan jumpa ni, Syekh jawab apa? Syekh kata apabila bertemu dengan dua ikatan ni, ambil pegang perkataan ni sampai bila-bila, kita akan belajar adab berkhilaf dengan baik. Apabila bertemu dua ikatan, maka jangan pernah diikat dengan simpul mati. Maksudnya apa? Mungkin kamu betul, mungkin dia pun betul. Mungkin dua-dua salah, mungkin dua-dua betul. Nak menentukan bukan di dunia, sebab masing-masing ada ilmu yang tersendiri. Yang ni ada cara bacaannya, yang ni ada cara rujukannya, yang ni ada gurunya, yang ni pun ada gurunya, yang ni ada asas pembelajarannya, disiplin ilmunya. Cuma mungkin tak connect the dot. Maka ambillah jalan yang paling baik adalah saling berlapang dada. Itu asasnya. Ni dak nak betulkan dia juga. Dak. Dia kata baca Yasin malam Jumaat tu bid'ah. La ilaha illallah. Apa punya bid'ahnya? Saya tanya, Yasin tu bukankah sebahagian daripada ayat Al-Quran? Dia kata tak ada, Nabi perintahkan malam-malam Jumaat baca Yasin. Tak, Nabi tak perintahkan baca Yasin, tapi Nabi suruh kita banyak baca Quran. Maka masjid yang nak buat baca Yasin malam Jumaat, kalau orang kata bid'ah, tuan-tuan ubah, baca Quran malam Jumaat tapi pilih surah Yasin, kan selesai. Yasin tu kan sebagai ayat Quran. Okey, dia kata tak ada riwayat yang khusus turun kata baca Yasin. Tak apa, kita buat selepas daripada ni jangan tulis baca Yasin malam Jumaat, tulis baca Quran malam Jumaat, tapi dalam bacaan tersebut pilih surah Yasin. Takkan tu pun salah. Dah tu nak baca apa? 30 juzuk. Hang pun tak baca tu, sembang apa? Sekurang-kurangnya kita atur pada tu jadi lazim, kelaziman dalam masyarakat kita. Kalau malam ni tuan-tuan, saya baca surah Yasin, tuan-tuan boleh ikut tak? Tanpa ambil Quran. Tuan-tuan boleh ikut. Itu bagusnya para ulama yang terdahulu. Dia tahu tuan-tuan. Disusun kat kita dah silibus apa yang memudahkan kita untuk terus buat amal. Walaupun tidak spesifik, tapi diajarkan. Ini nak bergaduh juga. La ilaha illallah. Takut kita baca komen-komen semalam ni. Hak depa panel-panel di depan tu, depa profesional, gaduh sat ya. Dia macam dalam parlimen lah. Kita tengok Perlis ni bukan main, macam nak tokok hang aku. Oh, kita tengok takut. Loh, habis-habis tuan-tuan. Depa makan sekali, minum sekali, tepuk hang aku. Hak dulu berkelih lah, tak ada masalah. Peluk siang malam pun boleh. Depa sama, kita tengok panel tu semalam tu, tengok bukan main cengih. Habis-habis tu dia berpeluk, okey. Yang duk bergaduhnya orang awam. Betul elok kalau nak buat macam tu, buat tertutup lah saya rasa. Khilasah perbincangan, saling menghormati pandangan. Sudah. Gaduh. Dah duduk gaduh tu boleh tengok berapa ramai anak muda kita tak sembahyang lagi ni. Berapa ramai orang-orang kita yang tak tutup aurat. Berapa ramai orang kita yang tak boleh baca Quran. Penat tuan-tuan. Sebab tu ingat yang pertama, tolong sembahyang. Pesan ke anak-anak buat sembahyang. Tolong dengar anak-anak baca surah Fatihah. Balik lagi tugas kita. Balik tonton dengar anak masing-masing baca surah Fatihah. Sebab rukun khawli kepada anak kita 17 kali macam kita dah tanggung setiap rakaat.
Suratul Fatihah. Tak betul bila surah Fatihah, tak sah solat. Cuba dengar tengok. Kalau anak kita baca ada kekurangan, tak betul, kita muayyan buat semayang taubat dulu. Sebab mungkin ada kekurangan kita yang membuatkan anak tak baca surah Fatihah tak betul. Kalau Fatihah tak betul, insya-Allah yang lain pun akan ada masalah. Kita muhasabah sama-sama. Saya bercakap dari kapasiti saya juga sebagai seorang ayah. Sehebat manapun kita, setinggi manapun kita, banyak manapun ilmu kita, kalau anak kita tak betul, kita akan tanggung juga kesalahan atas kekurangan dan kecuaian kita mendidiknya. Yang kedua, Nabi melihat di antara golongan orang yang kita tengok berlaku hari ini, dan melihat satu jenis kelompok manusia yang sedang mereka menghimpunkan bebanan bekasan kayu api di atas belakang mereka. Yang duk ada pun tak sedia, tak boleh nak tanggung dah, ditambah dengan bebanan-bebanan yang baru. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka ni wahai Jibril? Jibril AS kata, wahai Rasulullah, inilah dulu manusia yang di atas muka bumi, mereka suka mengejar nak kepada jawatan dan amanah-amanah yang mereka tak boleh laksanakan. Yang pasti mereka akan berkhianat dengan amanah tersebut. Na'udzubillah. Tidak dikatakan dia khususkan pada mana-mana parti atau mana orang. Hak ni ambil pengajaran sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Sepatutnya kita dah tahu tahap kemampuan kita. Menjadi satu budaya yang tidak sihat hari ini, pakat berebut nak kepada jawatan. Hati-hati. Zaman Rasulullah, Abu Hurairah pernah diberikan jawatan gubernur, tolak dia. Sayyidina Bilal bin Rabah pernah di-offer menjadi jawatan yang besar dalam Islam ketika tu, tolak dia sebab takut. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika pada wafatnya Nabi SAW, nama dia dinaikkan di antara khalifah yang pertama selepas Rasulullah. Tolak Umar. Maka Uthman naik, tak mau juga, tolak, lalu naik kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun tak mau pada asalnya, tapi disebabkan dibujuk dan atas kesepakatan syura ketika tu, maka diangkat juga Abu Bakar. Walhal itu jawatan yang paling tinggi dalam kerajaan Islam ketika tu, tetap mereka takut. Tapi kita hari ni bakat berebut daripada jawatan kepimpinan negara sampailah pada jawatan kepimpinan termasuk, hingga dalam jawatan kuasa masjid pun ada orang yang sanggup melobi. Di Pulau Pinang 2 tahun yang lepas, 3 tahun sebelum Covid, ada satu masjid tu tuan-tuan, sampai kali pertama tu imam tu kata, ustaz, saya tak pernah tengok jemaah masjid saya ramai ni waktu mana pemilihan jawatan kuasa. Dia kata kalau macam ni lah, dia kata hari-hari kita buat jawatan kuasa pemilihan pun boleh juga. Sebab ramai sangat ni, pakak hak yang tua ni bawa geng dia, yang ni bawa geng dia, berbah-bah datang. Terkejut tu imam. Sebab apa? Nak rampas. Kalau rampas tu atas kapasiti ambil jawatan kuasa tu, kamu boleh mengimarahkan, silakan. Tapi atas kapasiti adanya kepentingan tertentu, jenuh jawab depan Allah. Dah dapat jawatan kuasa, masjid tak mai, lalu menzalimi hak yang sepatutnya. Allah ajak kita apa? Dalam masjid ni, buang perbezaan. Kita duduk satu saf, tak ada pula kita asingkan yang ni warna halu, yang ni warna dah. Allah fitrahkan kita. Hang kaya duduk saf yang sama, hang miskin pun saf yang sama. Orang tua, orang muda yang dah ulang alam wanwa balik, maka duduk di antara saf yang sama. Tak boleh yang tua mai dia tengok umur 15, 16 tahun yang dah balik ni dihalau ke belakang. Haram hukumnya, tak boleh. Oh, yang dia umai dia ilmu, maka dia kena duduk saf depan ke tak? Cuma disebutkan di belakang imam sahaja kena ada seorang yang dia alim dan fiqh dalam bab solat, yang dia boleh tegur ke imam kalau baca salah. Yang tu yang lain tak apa. Allah ajak kita, tapi dok nak juga mau perbezaan. Jangan gaduh. Jangan gaduh, sebab Nabi dah kata dah, melihat golongan yang banyak kena azab nanti, yang dah tak boleh nak pikul beban, dok gagah bubuh tengah belakang ni, maka di mahsyar kelak sebegitulah keadaan yang akan dia tanggung. Memberatkan pada tanggungannya tanpa dia boleh menghadap. Tak boleh.
Zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, betapa amanahnya dalam memimpin, sehingga kan dia bau pun dia tak berani nak cium. Orang pernah hadiah minyak wangi yang paling mahal kerajaan dia ketika tu, nak dibawa masuk ke Baitul Mal atau tempat penyimpanan harta. Di saat menteri-menterinya cuba ambil bau, kan bila benda tu minyak wangi lalu dia boleh bau, orang dia duduk ambil bau, dia tutup hidung. Ditanya kepada Umar Abdul Aziz, kenapa kamu buat macam tu? Dia kata, minyak wangi itu bukan hak aku, itu hak kerajaan punya. Kalau aku curi bau, bukankah aku sedang mencuri daripada sebahagian daripada minyak wangi tersebut? Sampai macam tu. Syarat pemilihan Exco di zaman dia, wakil rakyat di zaman Umar Abdul Aziz, dia letak syarat apa? Sebelum pegang portfolio ataupun jadi wakil rakyat, banyak mana harta? Okey, ada contohnya 100,000 rumah, kenderaan apa semua. Selepas pegang jawatan, mesti harta tu lebih kurang atau sama, tak boleh lebih. Faham tak maksudnya? Maksudnya sebelum pegang jawatan ni kena declare harta. Okey, ada banyak mana, total aset 100,000 lah contoh. Selepas pegang jawatan, nanti nak letak jawatan, maka dinilai balik, maka hartanya tidak boleh lebih daripada sebelum dia menjadi wakil rakyat. Kalaulah buat undang-undang macam tu, agak-agak ramai dah bertanding kan, agak-agak lah balik awal orang tu. Oh, kita doa yang baik-baik pada mana, pada parti mana, moga Allah bagi taufik hidayah tu je lah. Nak abang mana betul mana salah bukan hak kita, bukan kekuatan kita. Allah menentukan pada pandangan kita, kita pilih yang terbaik. Senang, mana yang paling dekat dengan Allah dan Rasul, itu pilihan kita. Yang paling jauh, jauhkan daripada kita. Na'udzubillah. Dan yang terakhir saya kira untuk hari ini, Nabi SAW melihat satu kelompok manusia yang sedang mereka ini kerat lidah dan bibir mereka. Bukan kerat lidah je, bibir pun dia kerat. Dipotong, ada balik, potong, ada balik, ada balik. Bila ditanya kepada malaikat Jibril salam, malaikat Jibril kata, wahai Rasulullah, inilah satu kelompok manusia ketika mereka dihidupkan, mereka banyak bercakap benda-benda yang tidak betul, fitnah orang, menuduh orang buat benda-benda yang salah. Tuan-tuan ingat, akhir zaman ni budaya fitnah menjadi sangat luar biasa. Manusia akan mula bercakap benda yang dia tak tahu, dia buat kepala tahu. Hati-hati dengan benda ni. Asas pembinaan penciptaan dia adalah untuk memudahkan urusan, bukan memudahkan kita dan semua ditumbal dalam neraka. Tak. Untuk memudahkan urusan kita, saya boleh kontak dengan tuan-tuan, saya boleh kontak dengan siapa-siapa yang duduk jauh. Itu asasnya, bukan untuk memudahkan kita mendapat dosa. Hari ini senang ya tuan-tuan, sebar mesej apa-apa yang tak betul, dia jadi affiliate. Atau affiliate berpanjangan dapat pada kita sahamnya. Benda yang kita tak tahu, elok daripada kita bercakap, elok daripada kita sebarkan. Buka dalam kita media sosial, cuba tengok apa yang kita nak kongsi. Kalau banyak yang tak betul, betulkan balik, delete balik. Tak berapa banyak yang dah baca kita tak tahu. Sebab tu saya pegang satu prinsip satu ya, di media sosial saya takkan share benda-benda yang, minta maaf sebut dalam bab politik, saya tak share sebab saya takut benda tu tak betul. Saya ada prinsip pegangan politik dan saya declare, saya apa dia, cuma untuk saya nak share benda-benda yang saya tak tahu, saya takkan buat. Sebab saya tahu benda tu saya tak tahu. Syekh Nazrul pesan kat saya, dia kata apa? Kalau kita cakap benda yang tak betul pada orang, yang memang benda tu tak betul pun, maka dia jatuh hukumnya fitnah ataupun buhtan dalam istilah yang tepat. Menuduh orang buat benda yang tak betul, maka hukumnya haram dan besar-besar, fitnah. Dan kalaulah kita cakap benda yang betul, memang maksiat tu dia buat, memang kesalahan tu dia buat, memang benda tu dia buat, makanya namanya khibah. Dan ni juga dosa besar. Maka kalau fitnah dosa besar, khibah dosa besar, dan kalau betul pun mungkin kebetulan, tetap khibah. Maka dua-dua jalan ni dosa. Tiba-tiba kita duk pilih gagah juga nak buat. Tuan-tuan, bimbang-bimbang kita termasuk di antara orang yang sentiasa hidupnya dihiasi dengan perbuatan dosa-dosa. Dah lah dosa lama banyak dah duk tambah pula. Mereka buang. Tak tahu jangan duk cakap, tak tahu jangan buat pula tahu, takut.
Ngaji dah hari ni ngaji dengan apa? Google ya. Tanya mengaji dengan guru mana? Tak ada. Guru saya tak ada. Saya tekan ke Google ya. Weh, kemat cara ni. Betul elok kan? Nah, saya berpesan kepada tuan-tuan dan muslimat, bukanlah perjalanan Nabi itu untuk menunjukkan perkara yang tidak baik, tetapi Allah nak mempertontonkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bila balik daripada Isra wal Mi'raj, Nabi semangat untuk buat, untuk menarik seramai mungkin orang terselamat daripada golongan-golongan tersebut. Last but not least, ketika Nabi balik ke Mekah, berjumpa dengan para sahabat. Di antara sahabat yang Nabi cari adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Bila cari Sayyidina Bilal bin Rabah, kenapa Nabi cari? Nabi nampak berbelah-belah ni golongan, tiba-tiba Nabi cari Bilal bin Rabah. Disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid. Nabi kata, wahai Bilal, apakah amalan yang kamu lakukan ketika kamu hidup sehinggakan aku mendengar tapak kaki kamu berada dalam syurga Allah? Sayyidina Bilal ni tuan-tuan, kalau tuan tengok dalam sirah, tuan-tuan tidak jumpa satu sumbangan yang terlalu besar melainkan dia sebagai muazzin Nabi SAW. Tak ada. Dia masuk peperangan, tak ada. Peperangan yang besar-besar, tak ada. Dia infak banyak ke macam peperangan Tabuk? Sahabat-sahabat lain, tak ada. Dia hafiz Quran ke? Bukan. Dia muhadis ke? Pernah hadis riwayat daripada Bilal bin Rabah? Sangat sedikit. Sikit sangat. So tidak ada satu jasa yang besar seperti mana Abu Bakar kita tahu, Sayyidina Uthman kita tahu, Sayyidina Abdurrahman Auf kita tahu. Ni nama-nama yang memang besar jasa mereka. Khalid Al-Walid, kita dengar Safwan bin Umayyah, kita dengar nama-nama yang besar sumbangan. Bilal bin Rabah dia tak ada sumbangan yang terlalu besar dari segi perbuatan dia, melainkan dia muazzin, tukang azan Nabi. Apa amalan dia sehingga kan Allah menempatkan dia dalam syurga Allah hanya dengan salat sunat, wudu 2 rakaat. Puan dia apa? Istiqamah. Tuan-tuan ingat, nanti ada orang yang mungkin dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab mati syahid. Kita mungkin tak. Oh, di Malaysia ni nak mati syahid macam mana? Dengan izin Allah tak ada benda mustahil, tapi macam adatnya macam susah. Ada orang yang mungkin masuk syurga kelak dengan sebab Quran. Kita ada layak tak dapat kuat dengan sebab syafaat Quran? Dengan cara hidup kita lah ni, insya-Allah ada. Berapa minit sangat kita baca Quran setiap hari kalau baca. Ada orang yang mungkin masuk surga seperti mana sahabat-sahabat Nabi, Zubair Al-Awwam, Talha Ubaidillah. Ini sahabat-sahabat yang kaya yang menjadikan kekayaan sebagai jambatan masuk ke dalam syurga. 7 sahabat jutawan yang masuk syurga yang Nabi sebut kepada Huzaifah Al-Yamani. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman Auf, Sa'ad Abi Waqqas, Zubair Al-Awwam, Talha Ubaidillah. 7 orang ni menggunakan kekayaan menjadikan jabatan untuk masuk ke dalam syurga. Semua jutawan. Kita ada tak macam tu? Ada. Dalam bab derma berkira kita, bukan tuan-tuan, saya pun sama. Dan mungkin ada orang yang dimasukkan ke dalam syurga adalah tuan-tuan ni. Amin dulu. Dengan asbab istiqamah, dengan majlis ilmu ataupun usaha untuk main masjid. Doa lah minta, moga tahu sampai mati boleh kekal macam ni. Apa lagi kita nak ligan dalam hidup? Tak habis-habis sibuk. Yang pasti Bilal bin Rabah dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab, dengan satu perbuatan walaupun kecil tapi berterusan, maka tak mustahil jemaah di Masjid Tanduk pun Allah bagi benda yang sama, insya-Allah. Usahalah nah. Saya doakan agar tuan-tuan jemaah di sini Allah bagi kekuatan dan saling berlapang dada di atas apa jua khilaf dalam kalangan tuan-tuan. Saya tak tahu, mungkin ada khilaf berapa ni, terus berdamai, carilah titik persamaan, paling koman, paling cap ayam. Kita ada satu titik kesamaan, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu titik kesamaan yang mutlak pada kita. Sedikit perbezaan itu biasa kerana Allah nak mencantikkan dengan khilaf yang berlaku. Kita nampak foto ayat ni, ada orang nampak panjang, ada orang nampak bulat, ada orang nampak kecil. Hakikatnya benda yang sama. Maka Allah cantikkan dengan perbezaan, maka jadikan perbezaan untuk titik permusuhan, na'udzubillah. Maka yang baik daripada Allah atas kelemahan, daripada kedaifan ilmu yang bercakap, maka perjalanan Rasulullah bukanlah semata-mata kita nak belajar tentang sejarah, tapi kita nak mengambil istifadah pengajaran daripada kehidupan. Setelah Nabi balik itu, Nabi menjadi lebih kuat. Begitu juga dengan ujian Allah bagi kepada saya dan tuan-tuan, dengan ujian menjadikan kita lebih kuat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekadar dulu, moga ada kebaikan untuk pertemuan kita. Jazakallahu khairan katsira kepada Jazamri dan juga jawatan kuasa masjid atas jemputan pada hari ini. Saya mohon maaf atas kurang sihat. Tadi bila saya makan ubat tuan, ubat sesemua, ubat demam, ubat batuk, dia macam package pun rasa macam bisa gam. Macam yang ketum dia pun tak tahu, saya tak pernah lah minum ketum, tapi kalau orang minum dia jadi hai. Saya naik motor tadi boleh terlena. Memang makan ubat tu. Saya naik motor tu boleh terlena nak terbabas tadi. Tu yang main ni saya minta ada seorang staff saya kata jom Azim teman Ustaz. Takut selagi tak sampai ke Masjid Tanduk sampai kat dalam barzah ni cara bawa kereta kalau sorang-sorang. Alhamdulillah dia sudi teman main ke sini juga. Nah, terima kasih. Saya minta maaf lah kalau mungkin kurang memuaskan atau ada silap di mana-mana, kelemahan saya sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan ada kesempatan kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tangan yang kami tanah pada malam ini, tangan yang banyak buat dosa, yang buat maksiat. Ya Allah, kalau kau tak ampunkan dosa-dosa kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, Ya Arhamur Rahimin, pada kami hadir malam yang sakit kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami, pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubha, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, Ya Allah, berkat bulan haram, bulan Rajab ini. Ya Allah, yang mana Nabi SAW akan banyak berdoa untuk ditingkatkan ibadah dalam kehidupan, maka tingkatkanlah juga ibadah dalam kehidupan kami adalah apa jua aspek yang memungkinkan kedekatan hati kami denganmu. Ya Allah, kau jadikan anak-anak kami, pasangan hidup kami sebagai orang yang boleh memberikan manfaat kepada agama untuk kami dan mereka. Ya Allah, kalau ada kekurangan kami sebagai seorang suami, maka ampunkan dosa kami sebagai seorang suami kepada isteri kami dan pasangan kami. Kalaulah kami sebagai isteri yang pernah kami melukakan hati suami kami, maka kembalilah ketaatan atas jalan agama kepada kami dalam pasangan hidup. Ya Allah, sebagai mak dan ayah, kami banyak berdosa kepada anak-anak kami. Ya Allah, Ya Allah, maka ampunkan dosa kami kerana tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kami. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang hadir sebagai anak khariah di Masjid Tanduk ni, Ya Allah, kau satukanlah hati kami dengan kalimah tahlilmu. Ya Allah, janganlah ada perbahasan dan perbalahan yang menjauhkan di antara titik temu sesama kami. Ya Allah, Ya Allah, kami bimbang. Ya Allah, dengan maksiat pergaduhan yang kami bina. Ya Allah, kau akan mencabut keberkatan dalam kawasan kami. Ya Allah, kau akan menghilangkan izzah dalam ibadah, dalam kehidupan kami. Ya Allah, maka ia eratkan hubungan di antara kami. Ya Allah, buatlah perasaan benci, buatlah perasaan hasad dengki, buatlah perasaan-perasaan dendam dalam hati kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.